Hello guys, bertemu lagi kita dalam channel yang hebat ini. Apalagi kalau bukan channel Top 10 Nazilin Unity. Sebelum kita teruskan isu pada malam ini, jangan lupa tekan butang subscribe. Malam ini kita akan cerita tentang bagaimana biji apple boleh membunuh. Umum tahu bahwa buah apple adalah sangat berkhasiat dan mempunyai pelbagai kebaikan termasuk antioksida, vitamin dan juga serat. Ia sangat sesuai dijadikan snack dan juga jus. Akan tetapi ramai yang tidak tahu bahwa biji apple mengandungi sebagian tumbuhan yang dikenali sebagai amygdalin yang boleh memberi kesan toksik kepada tubuh badan manusia. Amygdalin bertindak sebagai bahagian pertahanan kimia kepada biji dan tidak berbahaya apabila biji-biji itu berada dalam keadaan utuh. Namun, apabila biji ini dikunyah atau hancur, amygdalin yang terkandung akan merosot dan bertukar menjadi hidrogen cyanida HCN. Dalam dos yang tinggi, ini boleh menjadi sangat beracun dan mampu membunuh. Amygdalin wujud dalam jumlah yang agak tinggi dalam biji dan buah-buahan dalam keluarga Rosaceae, termasuklah apel, badam, aprikot, peach, dan cherry. Cyanida terkenal sebagai salah satu racun paling membunuh dalam sejarah pembunuhan besar-besaran dan juga perang kimia. Malah, terdapat pil bunuh diri yang juga dikenali sebagai pil cyanida yang digunakan pada Perang Dunia Kedua. Pil ini mengandungi cyanida yang mana apabila ditelan akan menyebabkan kematian yang pantas. Ketika Jenderal Nazi Jerman Erwin Rommel dipaksa untuk membunuh diri dengan memakan pil cyanida selepas terlibat dalam cobaan membunuh Adolf Hitler pada 20 Julai 1944. Cyanida berfungsi dengan mengganggu bekalan oksigen sel dan dos yang tinggi boleh membunuh manusia dalam masa beberapa menit sahaja. Gejala-gejala ringan melibatkan keracunan cyanida termasuklah cemas, sakit kepala, pening, dan kekeliruan. Keracunan akut boleh menyebabkan sawan, sesak nafas, gemetar, kekejangan, peningkatan degupan jantung, kegagalan pernafasan, tekanan darah rendah, yang mana semua ini boleh membuatkan seseorang tidak sadarkan diri. Dalam beberapa kes teruk, ia boleh menyebabkan koma dan maut. Jika terselamat, individu tersebut pasti akan mengalami kerusakan pada jantung dan otak. Persoalannya sekarang guys, berapa jumlah cyanida untuk membunuh daripada biji apple ini? Jumlah cyanida untuk membuatkan seseorang itu keracunan adalah bergantung kepada berat badan individu dan kanak-kanak mempunyai risiko yang lebih tinggi. Untuk lebih tepat, 0,5 hingga 3,5 mg cyanida per kilogram badan manusia boleh menyebabkan keracunan. Sebagai contoh, jika berat Anda 100 kg, maka cyanida yang diperlukan untuk menyebabkan keracunan adalah antara 50 dan 350 mg. Namun ia bergantung kepada toleransi badan seseorang dan juga jenis apple itu sendiri. Jumlah amygdalin dalam apple adalah berbeza-beza, bergantung kepada jenis apple dan persekaran tempat ia ditanam. Jika Anda termakan beberapa biji apple, jangan risau, Anda mungkin tidak akan terbunuh. Ini karena biji-biji ini mempunyai lapisan pelindung yang kuat yang melindungi amygdalin di dalamnya. Malah, lapisan pelindung biji yang kuat ini tahan terhadap enzim pencernaan dan biji apple dapat melalui sistem pencernaan tanpa sebarang kerusakan. Ia hanya boleh membunuh jika Anda memakan biji apple yang telah dihancurkan dalam jumlah yang banyak. Menurut sebuah kajian pada tahun 2015, jumlah amygdalin dalam 1 gram biji apple berkisar antara 1 hingga 4 mg bergantung kepada jenis apple. Namun, jumlah cyanida yang boleh diperoleh dari biji-biji ini adalah lebih rendah dan dos membunuh bagi hidrogen cyanida adalah sekitar 50 hingga 300 mg. Bagi setiap 1 gram biji apple,
ia berpotensi mengeluarkan 0,6 mg hidrogen cyanida dan ini bermakna seseorang itu perlu memakan 83 hingga 500 biji apel hancur untuk mengalami keracunan cyanida akut. Walaupun tidak boleh membunuh, para saintis mengesahkan bahwa kandungan amigdalin dalam biji apel adalah tinggi dan memakannya boleh mencetuskan kebimbangan. Sekian dulu untuk kali ini guys. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi pada edisi yang akan datang. Bye-bye.